Pala jenis Myristica fragrance diperkenalkan di Pulau Pinang pada tahun 1786 oleh seorang pedagang Inggeris. Pala jenis ini sangat wangi dan mengandungi bahan yang sangat tinggi nilainya di pasaran komersial. Kini, pala juga boleh digunakan dalam bidang perubatan. Pokok pala adalah sejenis tumbuhan tropika yang terdapat dari Asia Tenggara dan beberapa buah negara di Kepulauan Pasifik. Pokok ini bernilai tinggi dalam aktiviti perdagangan, sama ada pokok pala biasa atau harum. Pokok pala mempunyai ketinggian di antara 4 hingga 15 meter dan bersifat unisex. Kebiasaannya sebatang pokok jantan akan ditanam di antara 10 batang pokok betina. Ada kalanya, sesetengah pokok pala turut mengeluarkan bunga jantan dan betina. Namun, ia amat jarang ditemui. Pokok pala mengeluarkan buah berbentuk bulat dan ada yang berbentuk pear, bergantung kepada spesiesnya. Di balik Pulau Pinang misalnya, aktiviti penanaman pokok pala begitu rancak sekali. Kebanyakan pokok pala yang ditanam adalah jenis spesies Myristica fragrans Linn. Pokok pala sesuai ditanam di lereng bukit setinggi 456 meter, iaitu 1456 kaki dari aras laut. Tanaman pala ini memerlukan kadar penerimaan julat hujan sekitar 254 cm atau 100 inci setahun. Begitu juga kadar suhu yang sesuai untuk pokok ini adalah sekitar 26 hingga 30 darjah Celsius. Pokok pala juga sesuai ditanam di tanah liat gembur yang mempunyai aras mata air lebih dari 3 meter. Namun, ia tidak sesuai ditanam di kawasan berpasir dan tanah yang bertakung air. Pokok buah pala mempunyai jantina jantan dan juga betina. Kalau dilihat, satu garisan ini menunjukkan buah pala ini berasal dari pokok betina dan dua garisan menunjukkan buah pala ini berasal dari pokok jantan. Ciri pokok betina mampu menghasilkan hampir 100% buah dari bunganya, manakala kalau pokok jantan pula hanya 60 ke 7% sahaja buah hasil dari bunganya. Ini menunjukkan betina lagi produktif. Manakala buah pala ini hampir keseluruhan bahagiannya boleh digunakan. Isinya dan juga bijinya. Berwarna merah ini adalah selaputnya. Dikatakan selaput berwarna merah ini boleh digunakan untuk menghasilkan bahan-bahan ubatan seperti minyak dan juga bam salam. Manakala bijinya juga ada fungsinya. Kedua-dua biji dan area buah pala mengandungi minyak pala yang mempunyai perisa yang berbeza. Sejenis minyak yang bersifat tepu pada suhu bilik juga boleh dihasilkan daripada biji pala apabila ia diekstrak. Nak bezakan tu pokok betina dengan pokok jantan. Jadi pokok betina. Dia sekarang punya pokok 12 tahun. 12 tahun. Dia 5 tahun boleh dapat buah. 1 tahun 2 kali musim. Bulan 3 sama bulan 9. Macam mana nak tahu dia pokok? Yang ni kira bulan 3 mian bunga lah. Dia you tengok dia mian bunga, dia kuruk mian jam itu macam. Sampai dia kuruk mian jam, dia hijau. Dia mian itu kira bunga lah, hijau sampai dia merah dia lagi buka. Dia buka di lalam, dia buka jatuh mian jam lalam atas satu biji serupa itu macam. Serupa itu macam. Yang ni lebih kurang tak sampai 1 bulan lah. Umur dia? Umur tak sampai 1 bulan. Dia pelan-pelan, dia besar lah. Besar sampai sekarang yang ni 2 bulan lebih lah. Buah pala dipetik terus dari pokok tanpa perlu menunggu ianya gugur. Ini kerana kematangan dan kesegaran buah akan terjamin terutamanya dari serangan makhluk perosak. Buah pala boleh diproses untuk dijadikan halwa, kandi dan jeruk. Manakala biji dan arealnya akan dikeringkan dan digunakan sebagai ramuan rempah ratus.
Ini bermakna kegunaan bagi sebiji buah pala dapat menghasilkan pelbagai jenis produk. Bagi kebanyakan penanam pokok pala ini, mengusahakan tanaman pala secara komersial, hasil pengeluaran dan permintaan terhadap jeruk pala dan produk berasaskan pala amat tinggi di pasaran. Ini menjadikan tanaman pala dapat bersaing dengan tanaman lain tanpa mengira musim. Kaedah penjagaan pokok dan buah yang agak mudah menjadikan tanaman pala begitu popular, terutamanya di kawasan lereng bukit. Kini hasil inovasi dan perkembangan teknologi dan kajian semasa, pelbagai produk berasaskan buah pala dapat dihasilkan. Daripada jeruk dan rempah, kini terdapat usaha yang dilakukan untuk menghasilkan jus pala. Jus pala dikatakan mempunyai khasiat yang amat baik. Walaupun mengalami pelbagai peringkat pemprosesan, namun kualiti dan khasiatnya tidak terjejas. Pokok pala sebenarnya dibiak melalui biji benih yang matang dan besar. Pemilihan biji benih adalah berdasarkan faktor saiz dan kualiti supaya ia dapat membesar dengan sempurna. Biji benih adalah mudah disemai di dalam kotak semaian yang berukuran sederhana. Jarak semaian pula adalah di antara 1 ke 2 inci. Ini adalah proses menyemai pokok buah pala di mana langkah pertama adalah meletakkan pasir di lapisan pertama, kemudian letakkan biji buah pala dan dilapiskan kembali dengan pasir. Setelah lebih kurang 4 minggu, biji buah pala tadi akan berbentuk begini di mana mula bercambah, ini akarnya dan ini daunnya. Lebih kurang 5 minggu ditukarkan ke dalam polybag dan kemudian dipindahkan ke tanah. Setelah 5 tahun, pokok akan mula berbuah. Anak pokok pala yang telah mencapai ketinggian 2 ke 3 inci biasanya akan dipindahkan ke beg plastik yang berisi tanah campuran. Ketika ini, anak semaian juga akan diletakkan di tempat yang mempunyai saliran yang sempurna dan perlindungan yang baik. Anak semaian yang berumur lebih dari 1 tahun boleh dipindahkan ke ladang. Hanya anak semaian yang sihat dan subur sahaja dipilih. Kebiasaannya, pengusaha memilih untuk menanam anak semaian pada awal musim hujan. Bagi menambah pengeluaran hasil buah pala, Jabatan Pertanian juga menggalakkan rancangan membaja dalam tempoh 5 tahun dan ianya dipantau setiap tahun bagi mengekalkan kualiti dan produktiviti.